أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam taman syurga di muka bumi ini. Moga-moga Allah melayakkan kita untuk berada di dalam taman syurga yang sebenar di akhirat nanti. Dan moga-moga layak untuk mendapat pengampunan daripada permintaan makhluk-makhluk Allah di udara, di daratan dan di lautan yang sentiasa memohon keampunan dosa untuk orang-orang yang belajar berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah kita akan mulakan dengan bacaan wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, muka surat 73. Yang tak ada kitab amalan Khulasah ni, kitab wirid Khulasah ni, insyaAllah kita akan order sekali untuk pelajar-pelajar baru asrama nanti, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya aziman sultan, ya qadiman ihsan, ya daiman ni'am, ya kathiral jud, ya wasi'al ata, ya qafiyal lutf, يا جميع الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، ويسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتمسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وقبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد اغرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نحلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Muslimin Muslimat mati sekalian, kita akan sambung bacaan dari tafsir Nurul Ihsan surah Al-Hijr ayat muka surat 296. Pada ayat yang ke-87. Ayat ke-87 daripada surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani, dan sungguh telah kami datang akan dikau sab'ul masani, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Fatihah, riwayat Syaitan, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kerana dia ulang tiap-tiap rakaat sembahyang. Wal Qur'anil azim, dan Quran yang maha besar kami datang akan dikau. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim, sesungguhnya kami telah datangkan kepada engkau wahai Muhammad 7 yang berulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah dan juga Al-Quran yang agung, yang besar. Muslimin Muslimat mati sekalian, Allah Ta'ala menyebut dengan menyatakan walaqad atainaka, dan sesungguhnya telah kami datangkan, kami bawa datang kepada engkau wahai Muhammad sab'an minal mathani, 7 yang berulang-ulang. Ada dua pendapat ulama berkaitan maksud daripada sab'an minal mathani. Pertama, seperti yang disebut oleh Imam Ibn Abbas, oleh Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Abdullah bin Mas'ud, oleh Sayyidina Ibn Umar dan ulama-ulama yang lain. Ini pendapat kalangan sahabat. Maksud sab'an minal mathani ini adalah 7 surah yang panjang yang ada di dalam Al-Quran. Surah yang panjang itu apa dia? Surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ma'idah, surah Al-An'am dan surah Al-A'raf serta surah Yunus. 7 surah ni ada surah yang terpanjang yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini pendapat pertama di kalangan ulama, maksud daripada sab'an minal mathani, 7 surah yang panjang. Pendapat kedua, dan ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama, juga disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas sendiri dan beberapa sahabat yang lain, berdasarkan hadis-hadis Nabi, sab'an minal mathani ini adalah surah Al-Fatihah, kerana diulang-ulang di dalam sembahyang. Sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam kita baca dalam 17 rakaat sembahyang kita sehari semalam. Muslimin Muslimat, Allah Ta'ala menyebut, Allah Ta'ala menyatakan 7 yang berulang-ulang. Surah Al-Fatihah ini surah yang besar. Ada seorang sahabat Nabi SAW yang duduk tengah sembahyang, dan sembahyang dia adalah sembahyang sunat. Bila Nabi SAW panggil dia tak berhenti sembahyang. Tak berhenti sembahyang. Habis sembahyang, barulah dia mai jumpa Nabi SAW. Nabi kata, pasal apa tak mai bila aku panggil tadi? Dia kata, saya tengah sembahyang Rasulullah. Nabi kata, bukankah Allah Ta'ala sebut istajibu lillahi wa rasulih? Sahutlah seruan panggilan daripada Allah dan Rasulnya. Jadi kena taat bila Nabi panggil. Dan sahabat tu mengikut riwayat sedang sembahyang sunat. Nabi kata kepada sahabat ni, nama Abu Sa'id bin Ma'lam, mau tak aku bagi tahu kepada kamu satu surah yang paling besar yang ada dalam Al-Quran? Dia kata, no. Tapi Nabi tak sebut kat dia apa lepas itu. Tuan-tuan, bila Nabi nak keluar, dia peringat Nabi. Tadi Nabi kata nak habaq surah yang paling besar ada dalam Al-Quran. Apa dia, wahai Rasulullah? Nabi kata 7 ayat yang berulang-ulang, iaitu surah Al-Fatihah.
Muslimin, muslimat mati sekalian, surah Fatihah ni surah yang kita duk baca tiap-tiap hari. Bila kita buat ayat penawak ke anak cucu sendiri pun kita kena baca surah Al-Fatihah. Saya ingat bila pergi jumpa Tok Guru Haji Hashim Pondok Pasir Tumbuh dulu. Guru Haji Hashim ni asal orang Salat, orang Kuala Salat. Pengasas Pondok Pasir Tumbuh Tok Guru Haji Aziz dengan Tok Guru Haji Bakri. Tu ada abang ipar dia dua-dua. Tok Guru Haji Hashim ni bila saya pergi dengan Pak Long Pak Long Sayuti, anak Pak Su Haji Mansur. Pasal Pak Su suruh pi. Bila habang kata Pak Su Haji Mansur suruh main, dia ajak masuk rumah dia. Dia pesan kat saya bila dia tahu kata duk ubat. Masa itulah dia pesan, dia kata selain daripada Fatihah, ayat kursi jangan tinggal. Jangan tinggal juga lau anzalna, seperti mana Pak Sumit pesan kat saya dulu. Surah Fatihah ni kira ibu lah. Kalau tak tahu nak baca apa, surah Fatihah tak boleh tinggal. Tapi takkanlah surah Fatihah pun tak mengapai kan? Mesti dibaca. Datuk Hondin pernah sebut antara kaedah bila kita baca surah Fatihah ni untuk rawatan, ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulang 7 kali. Niat apa yang kita hajatkan, terutama bila kita nak rawat diri sendiri ataupun orang lain. Jadi banyak kelebihan-kelebihan surah Al-Fatihah ini. Tuan-tuan, disebutkan ketika mana surah Fatihah diturunkan, Nabi menyatakan iblis ni merau, teriak, tempit kan, dia jadi tak boleh duduk. Rupa-rupanya dengan sebab turun surah Fatihah yang diiringi oleh ribuan malaikat bila turun surah Fatihah ni. Saya nak berkongsi. Itu saya janji kita nak baca daripada kitab amalan yang disulis oleh Habib Zain Sumit. InsyaAllah kita baca masuk Ramadan nanti. Ini saya nak kongsi tuan-tuan apa yang saya simpan daripada surah Fatihah. Yang nak beramai boleh ambil. Moga-moga tertunai hajat insyaAllah. Tuan-tuan, Imam Ibn Arabi, ulama terkenal menyebut siapa-siapa yang ada hajat, maka maghrib, lepas daripada sembahyang maghrib, dia bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali. 44 kali tak boleh ke? Hajat. Kan? Kalau hak biasa-biasa tak gaduh lah. Ni ada hajat besar ni. Baca 40 kali. 40 kali tu. Hak lepas subuh dia kata, baca apa ni, antara sunat subuh, lepas sunat subuh 40 kali pun tak pernah buat. Kalau kita biasa baca, tuan-tuan, baca surah Fatihah ni 40 kali. 40 kali ni rasa sat lah. Bila kita tak baca, tak beramai, kita rasa, oh panjang. Pasal apa? Pasal sembahyang lepas Jumaat. Kalau dululah sebelum Covid, masjid duk buat lepas pada sembahyang Jumaat tu 7 kali Fatihah, 7 kali Qul Huwallah, 7 kali Qul Falaq, Qul A'udzu Billahi. Hak tu pun rasa, oi Tok Imam ni lambat kan duk beletiak, tapi nak tinggal masjid malu. Tuan-tuan, ni mai 40 pula. 40 ni angka penting ni. Siapa ada hajat, baca 40 kali. Macam baca 40 kali ataupun 41 kali lepas daripada sunat subuh. Tapi tak dan kita rasa. Tapi bagi orang yang biasa beramai 40 ataupun 41 kali Fatihah lepas sunat subuh ni, dia dan baca. Kan? Tapi lah ni tak dan kot pasal subuh lewat, orang sembahyang subuh cepat. Tuan-tuan, iblis merau. Jadi tuan-tuan, Imam Mujahid kata siapa-siapa yang dia tak suka dengan surah Fatihah, siapa-siapa yang bunyi teriak ataupun merau, tak suka dengan Fatihah ni, dia ada orang yang dilaknat. Kenapa? Kerana iblis yang dilaknat, tuan-tuan, merau bila turun surah Al-Fatihah ni. Jadi dia tak senang, jadi tak boleh duduk, tuan-tuan. Muslimin muslimat, siapa-siapa yang nak bagi anak ingat kat dia apa, kat mak ayah dia. Dan kita jadi mak ayah nak anak ingat. Kalau tak dibalik, kalau kerja tak apa lagi. Tapi jangan sampai tak ingat. Kan? Tak telefon. Bacalah 14 kali surah Fatihah sebelum daripada tidur. 14 kali. Siapa yang sakit, ada sakit tubuh badan dia, baca di ayat 41 kali surah Fatihah. Ni hujan. Hujan alhamdulillah. Tuan-tuan, antara apa yang pernah dipesan oleh Tok Guru kita dulu,
Siapa yang boleh tahan ayat hujan, tapi bukan tahan tengah-tengah itulah halaman. Jangan bawah bubung, pucuk bubung jangan. Ayat hujan yang tak ada timah ataupun besen, ayat tu dibaca 70 kali Fatihah, 70 kali ayat kursi, 70 kali qul huwallah, 70 kali qul a'udzu falaq, 70 kali qul minas. Tuan-tuan, dia jadi penawar besar. Nak jadi penawar besar tu baca pun 70, semua 70. Bila nak habis ni, kita abad-abad kawan, ustaz boleh tolong buat tak? Baik tu. Kan? Kita nak bagi kongsi, kalau yang terdesak boleh buat. Itu kan ustaz buat kan? Kemas lagi ustaz buat, tak jual tak apa. 41 kali. Kalau ada baby, anak cucu yang duk teriak, terutama waktu malam, petang ke, teriak, baca 7 kali Fatihah, di tapak tangan, sapu di kepala dia. InsyaAllah. Moga-moga Allah Ta'ala hindari benda-benda yang tak elok, insyaAllah. Siapa-siapa yang ada hutang ataupun hajat, dia juga boleh baca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali. Banyak. 100 kali surah Al-Fatihah. Ni Imam Ahmad Ar-Rifai dapat daripada Nabi SAW. Dan amalan ni menyebut kalau boleh ditambah 100 kali selawat tafrijiyah, ataupun orang panggil juga selawat nariyah, atau orang panggil juga selawat kamilah, atau orang panggil juga selawat taziyah, 100 kali. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad, sampai habis tu. Tuan-tuan, lagi elok untuk untuk bayar hutang dan tunai hajat-hajat yang diharapkan dimakbulkan. Ni saya sebut ni boleh beramai, ijazah. Saya bagi ijazah. Mana benar boleh beramai. Tadi saya sebut Datuk Ondin pernah menyebut, dan apa yang disebutkan oleh Datuk Ondin ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu satu kaedah. Kaedah lain seperti mana disebutkan oleh Habib Abdul Rahman bin Al-Qutub Habib Abdullah. Ini antara ulama besar di Indonesia dulu, menyebut bila kita baca Fatihah untuk tunai hajat, maka kita ulang wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ulang wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in sebanyak 7 kali untuk tertunai hajat. Siapa-siapa yang anak nak masuk asrama ni, bila tu masuk asrama? Start esok lusa, bila tu? Saya pun tak tahu, cuti. Jadi ni Kemah Rus Ali. Kemah Rus Ali ni pengasas pondok di Boyo. Pondok di Boyo ni antara pondok yang tua dan pajak dia puluhan ribu di Indonesia. Ada orang Malaysia duduk di sana, bawa anak bini. Pernah saya sempat bila pergi tengok anak di Indonesia dulu, tengok kenal lah kawan di Mesir dulu. Dia usul anak bini pergi duduk sana terus. Pasal dia kata seronok duduk pondok sana. Kemah Rus Ali ni, dia kata siapa-siapa yang anak dia pergi pondok, pergi duduk asrama, duduk asrama, nak bagi anak dia lembut hati, boleh duduk di asrama mengaji dengan elok, kan? Bukan takat anak mak tu sendiri pun nak bagi lembut hati, tak teriak, kan? Ada orang di Tenawai, saya kata awak bagi anak duduk bulan Johor, dia kata saya tak, dia nak duduk asrama Ustaz, tapi saya tak tahan. Mak tu kan tak boleh nak pisah dengan anak. Mujur kita nawai kena talek. Baru ni saya tengok mak tu main duk kilik buku untuk naik ke Tanjung. Jadi nak bagi anak boleh duduk asrama dengan elok, tenang, kita di rumah pun tak ingat. Saya pasal hak ni saya dapat daripada turun daripada ayah saya ni jika jenis bukan peduli, kan. Jadi jenis anak keluar rumah saya tak ingat. Saya duduk pil ustaz selalu di mesyuarat semua, seminggu kadang 2-3 kali, kadang lebih. Lalu di Syatiri tu ada anak lelaki mengaji. Tak ingat kata anak duduk tentu. Jadi tak rasa nak singgah apa semua. Dia balik, cuti pun balik. Jadi baca banyak mana? Baca sebanyak
dibaca sebanyak 41 kali selepas daripada maghrib. Ni nak bagi anak boleh duduk asrama mengaji, bagi biar boleh terpisah dengan kita, dan kita pun boleh niat untuk kita terpisah daripada anak tu, bagi anak tu boleh mengaji dengan ini. 41 kali lepas daripada maghrib. Susah ni, cerita susah. Saya sebut kat Waris dulu. Saya kata mai duduk asrama ni, ada mengaji sekolah ni, mengaji tahan seminggu. Ada yang tahan sebulan, ada yang tahan setahun, ada yang lebih sampai habis. Ada yang tak boleh tahan lama ni pasal dia anak tu sendiri tak boleh duduk asrama. Ada yang tak boleh duduk tu pasal apa? Pasal mak tak boleh nak pisah dengan anak. Anak tak apa. Tapi lebih pelik bila ayah tak boleh pisah dengan anak. Mak tak apa, anak tak apa, tengok ayah pula dah. Ayah lembut daripada mak tu. Baca 41 kali lepas maghrib. Antara ni amalan yang disebutkan oleh Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai Abdul Hamid Pasuruan ni, saya duk sebut nama Kiai ni. Kiai ni Kiai besar di Pasuruan. Anak saya empat ni mengaji Pasuruan, tapi pondok Kiai Pasir Habib Taufik. Saya pernah pergi ziarah masjid di Pasuruan ni, dan belakang masjid tu ada kubur Tok Wali, antara kubur Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Nak pergi rumah dan makan malam di rumah Habib Taufik yang saya pernah sebut. Habib Taufik ni digelar di Pasuruan Singa Pasuruan. Orang hebat lah, keluarga hebat. Dan Kiai Abdul Hamid Pasuruan ni bukan Habib, bukan ketua Nabi, tapi seorang alim dan juga seorang Tok Wali besar. Kiai Abdul Hamid Pasuruan sebut antara amalan yang disyorkan untuk dibuat secara harian ialah antaranya dibaca 100 kali surah Fatihah. Dan dia kata tengok bagaimana orang yang beramai surah Fatihah sebanyak 100 kali ni, Allah Ta'ala akan memberikan kurniaan yang macam-macam kat dia. Dan saya buat tadi. Saya buat dah lama dah. Cuma hari Jumaat ni saya tinggal amalan-amalan ni pasal saya tumpu ke selawat. Tapi lah ni dia jadi nak kena buat juga. Amalan-amalan banyak, antaranya surah Fatihah ni. Jadi kalau bila nak baca juga, terutama lepas petang dia duduk teringat nak kena hati, dia kata kena baca. Kadang baca jugalah surah Fatihah 40 kali. Biasa 100 kali ni tak lama mana kalau kita duduk biasa baca. Tapi Kiai Abdul Hamid Pasuruan menyebut orang yang melazimi surah Fatihah 100 kali, dia akan melihat perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup dia. Mana anugerah Allah yang berbagai kurniaan kepada dia. Ada yang baca tuan-tuan surah Fatihah ni seperti diijazahkan oleh Syekh Ahmad Ibad, ulama dan wali di Syria dulu. Baca seperti mana bilangan al-ibadat 313 untuk hajat besar. Bagi yang mampulah. Dan siapa-siapa nak diri dia ataupun anak dia kuat ingatan, boleh mengapai mengaji dengan elok dan kuat ingatan, mengapai Quran, mengapai ayat-ayat surah dan sebagainya, ilmu pengetahuan, maka dia boleh buat tuan-tuan dengan dia membaca 70 kali surah Fatihah selama 7 hari dalam keadaan berwuduk. Sehari 70 kali selama 7 hari berturut-turut, dan dia baca setiap dia ayat tu diminum, sama ada dia minum sendiri ataupun anak yang dia nak bagi cergas, bagi kuat ingatan, supaya kuat ingatan 70 kali. Dan amalan disebut dalam kitab Khazinatul Asrar, kitab amalan. Kitab ni saya dulu ada, tapi makanan ya. Beli di Mesir tu. Bila saya pergi jumpa Pak Supa ni di Kubang Rotan, dia dah meninggal. Pak Supa ni orang hebat lah. Anak dia Haji Nasir pernah jadi YB di Kubang Rotan. Pak Supa ni bila saya pergi jumpa kali pertama dengan Ustaz Mici, saya merabuk anak Ustaz Azizuddin, satu ayah tak ada. Main buat apa? Main nak ambil amalan, minta amalan Pak Su. Lah, hang tak ambil kat ayah hang kan? Saya pun tak tahu kata ada ayah ada amalan-amalan. Dia ajak masuk rumah dia. Rupanya pegangan dia, amalan dia ialah buku Khazinatul Asrar. Yang betul sedikit ni. Datuk Hondin mai ke, Datuk Ismail kamu mai jumpa kan minta amalan, dia kata. Dan bila saya minta amalan, dia tanya nak apa? Saya kata bagi murah rezeki kot. Dia buka, baca.
Hak tu next. Saya dengar dah. Siapa-siapa yang pergi jumpa dan bila ditanya mengaji tak mana, abang ngaji sekolah agama, dia suruh baca sendiri kitab. Baca bagi dengar baris kat dia. Dia bagi dengar betul tak betul nak tengok. Dan saya pernah kongsi amalan hak saya baca tu. Pak Supa kata dalam kitab tu hak baca tu ambil peramal tu. Iaitu baca surah Alam Nashrah sehari sebanyak tiap kali lepas daripada sembahyang, tuan-tuan selama seminggu. Baca tiap kali baca lepas daripada sembahyang 40 hari. 40 kali Alam Nashrah. Selama seminggu. Lepas maghrib 40, lepas isyak 40, lepas 40 ni. Baca 40. Tak dan banyak selama seminggu, mesti cukup seminggu. Dan sahabat saya buat amalan tu, dia kata Allah rezeki dia macam hujan. Saya tak buat ni, baca pasal tu duduk kuliah dah. Nak baca masalah tam maghrib lah. Kita lepas maghrib kita nak kuliah. Mana nak dan habis 40 lepas Fatihah, lepas daripada sembahyang maghrib. Kalau yang ada kelapangan boleh beramai. Ini untuk cerdas akal fikiran, bagi lapang dada, lapang hati. 70 kali dibaca selama 7 hari. Baca di ayat, baca tu dalam keadaan berwuduk, ayat tu boleh diminum untuk bagi terang hati, insya-Allah. Ini Ramadan nak masuk. Antara hikmah kelebihan bulan Ramadan ni untuk bagi jadi kuat tubuh badan kita dengan kita baca surah Fatihah. Nak baca macam mana? Dan amalan ni disebutkan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini antara wali besar di Yaman dulu. Iaitu penyusun kepada qasidah ataupun maulid Simtud Turab yang orang Malaysia pun duk baca. Duk berpondok-pondok baca banyaklah. Ni tak kira maulid. Habib Ali Habsyi ni dia sebut siapa-siapa yang baca surah Fatihah sebanyak 7 kali, kemudian ditiupkan pada tapak tangannya, kemudian diusap pada seluruh anggota badannya yang mampu dicapainya, yang mampu dia usap, maka dia akan berasa segar dan tidak akan berasa dahaga pada siang hari bulan Ramadan dan bertenaga. 7 kali baca Fatihah, ditiup di tapak tangan, lepas itu usap, sapu seluruh badan, hari itu dia akan segar. Selain daripada kita baca li'ila fi Quraisyin, kita baca inna a'tayna apa semua, ini amalan tambahan yang boleh untuk bagi bertenaga bila kita puasa nanti. 7 kali baca Fatihah, elok baca lepas subuh lah, lepas itu ataupun kita lepas esok tu baca 7 kali, sapu di tiup di tapak tangan, lepas itu sapu seluruh badan untuk dapat tenaga untuk puasa. Ada amalan surah Fatihah ni, dia ikut hari. Dan hari berbeza hari, berbeza jumlah. Contoh hari Jumaat, hari ni Jumaat 20 kali. Kita mula daripada bawah. Hari Sabtu 10 kali Fatihah. Hari Jumaat 20 kali Fatihah. Hari Khamis 30 kali Fatihah. Hari Rabu 40 kali Fatihah. Hari Selasa 50 kali Fatihah. Hari Isnin 60 kali Fatihah. Hari Ahad 70 kali Fatihah. Mula hari Sabtu 10, hari Jumaat 20, hari Khamis 30, hari Rabu 40, hari Selasa 50, hari Isnin 60, hari Ahad 70 kali. Jadi ni yang kita boleh kongsilah berkaitan dengan surah Fatihah. Jadi ada orang petikai bila kita buka majlis baca Fatihah. Dia kata Nabi tak pernah ajar. Memanglah tidak ada, tuan-tuan, cara khusus Nabi sebut buka majlis dengan surah Fatihah. Tapi surah yang disebutkan sebagai surah yang ada keberkatan, kebaikan, kita nak minta, kita harap Allah Ta'ala jadikan majlis kita diberkati, terhindar daripada benda-benda tak elok. Kita bacalah surah yang terpenting dan terbesar di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah.
Sesungguhnya kami telah datangkan kepada engkau wahai Muhammad sab'an minal masani. Sab'an minal masani, pendapat yang kuat ialah surah Al-Fatihah, wal Qur'anil azim, dan Quran yang membesar kami datangkan akan dikau. Allah Ta'ala kurniakan Quran yang merangkumi tuan-tuan isi kandungan kitab-kitab yang terdahulu, dan Quran turun tanazzalul malaikah, turun tuan-tuan, cara turun tak sekaligus, turun sikit-sikit kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Turun di Makkah, turun di Madinah, supaya Nabi dan para sahabat dapat ingat. Dan Quran ni menjadi petunjuk untuk umat, bahkan untuk manusia yang lain. Quran hari ini dipertandingkan, dan Quran ini diperdengarkan bacaannya. Orang-orang bukan Islam hari ini seronok tuan-tuan, sebahagiannya, lebih-lebih lagi lepas peristiwa Gaza diserang. Orang-orang bukan Islam duk cari rahsia macam manalah penduduk Gaza ni mereka punya kekuatan. Bila ditemu ramah oleh wartawan, senyum je, duk ucap alhamdulillah. Rumah hancur habis dah, keluarga mati syahid, tambahlah ni nak makan pun tak ada tuan-tuan. Minggu lepas saya ceramah istibar Ramadan di SID, Yang Muhammad Ustaz Timizi Sulaiman, ahli Parlimen SID, cerita dia diminta oleh kerajaan Malaysia untuk turut serta dalam rombongan kerajaan Malaysia. Ahli Parlimen ni ada 7 orang, mereka pi ke Mesir dan usah masuk pi ke Rafah, pi ke Gaza, tapi tak dibenarkan. Waktu di Rafah, di sempadan Mesir Israel Palestin ni, duk dengar bom duk tak boleh masuk. Dia kata lori-lori, trailer-trailer ni lebih dekat 2000 biji duk berderet, duk tunggu nak masuk pi hantar makanan. Tak boleh masuk. Ada yang duduk 2 bulan dah. Driver lori ni setia, tak kena balik. Pasal apa? Nak tunai amanah. Barang-barang yang orang hantar daripada seluruh dunia, mereka nak hantar walaupun tak balik jumpa anak bini. Barang-barang tu hak boleh tahan lah. Kena hak tak tahan, expect cepat. Tapi itulah Mesir boleh gamak buat macam tu tuan-tuan. Punya nak jaga hubungan dengan Israel, dengan mereka, biar saudara seagama dalam keadaan terseksa. Jadi orang-orang barat ni heran bagaimana orang Islam terutama di Gaza ni boleh bertahan. Tak ada nak urut, bahkan boleh bangkit berjuang, tak mencerah diri kepada Israel. Mereka kaji tuan-tuan Quran, kerana orang di Gaza ni rajin baca Quran. Mereka tahu cerita orang Gaza ni rajin baca Quran. Budak-budak menghafal Quran. Bila mereka baca Quran, mereka rasa tenang. Mereka rasa keyakinan yang selama ni mereka duk cari, tak jumpa. Tapi jumpa bila mereka baca Quran. Tu baca Quran baru terjemahan, bukan Quran betul lagi, bukan ayat Quran lagi. Mereka tak reti nak baca lagi. Tapi dah rasa dah kebenaran dan rasa dah ketenangan yang dapat bila mereka baca terjemahan daripada Quran. Muslimin, muslimat, Ramadan nak mai ni bulan Quran, bulan turunnya. Mula-mula turun kat Nabi, Quran ni turun daripada Mahfuz ke mai ke Baitul Izzah, langit dunia ni tuan-tuan, di malam Lailatul Qadar, bulan Quran. Ulama-ulama zaman dulu disebutkan tutup majlis ilmu. Macam pondok-pondok kita di Malaysia, di Thailand apa semua, di Indonesia pun macam tu lah. Bila mai dekat Ramadan, pondok tutup. Budak-budak pun balik cuti. Pasal apa? Pasal tok guru dan pelajar pondok, mereka nak berderah baca Quran. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama lain yang hari-hari biasa duk khatam Quran sehari sekali, tapi bila mai Ramadan sehari 2 kali. Boleh ke baca macam mana tu? Pasal kita tuan-tuan Ramadan baru nak buka Quran, tu yang tak boleh laju tu kan. Depa setiap hari khatam Quran, boleh laju. Kita duk terhinggut-hinggut, duk sangkut-sangkut lagi. Jadi Ramadan ni bulan Al-Quran. Muslimin muslimat mati sekalian. Jadi biarlah ada azam Ramadan ni untuk kita perbanyakkan bacaan Quran. Sebenar turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, insya-Allah. Ayat 88. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wahfiz janahaka lil mu'minin.
La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Dan jangan engkau panjangkan, mana tujukan dua mata engkau gemar kepada barang yang kami beri bersedap-sedap dengannya akan segala bagi segala mereka itu kafir-kafir daripada harta kebesaran, kemegahan itu kerana kembali mereka itu kepada azab neraka. Pemberian istihza ni mana? Memperolok-olok dan juga menghina. Seperti beri pada orang yang hendak dibunuh apa-apa yang ia kehendak. Wala tahzan alaihim, dan jangan engkau duka cita atas mereka itu jika mereka itu tiada beriman, kerana hidayah mereka itu pada Allah Ta'ala. Wahfiz janahaka lil mu'minin, dan rendah olehmu akan sayap engkau bagi segala orang mukminin. Arti rendah diri, jangan takabur sombong. Allah Ta'ala sebut la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum. Jangan kau tujukan, jangan kau panjangkan kedua matamu kepada apa yang kami bagi untuk mereka bersedap-sedap. Tuan-tuan, ni Quran. Dan dalam Al-Quran Allah sebut tuan-tuan anggota-anggota yang ada di tubuh Nabi. Panca indera yang ada di tubuh Nabi. Tak ada tuan-tuan Nabi-Nabi yang Allah muliakan di dalam Quran dengan menyebut tuan-tuan tentang diri mereka seperti mana Nabi Muhammad SAW. Kita baca cerita bagaimana dalam Quran Allah seru Nabi, ya Adam, ya Musa, ya Yahya. Nabi-Nabi dipanggil nama, tapi Nabi Muhammad tak ada dalam Quran walaupun sekali ya Muhammad, tak ada. Allah panggil Nabi kita ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, tak panggil nama. Mulianya Nabi SAW. Dan antara kemuliaan Nabi Muhammad, Allah sebut anggota-anggota badan Nabi ni. Dalam ayat ni Allah sebut mata baginda. Allah sebut dalam ayat lain, alam nashrah, cerita bab dada Nabi. Kan? Allah cerita bab lisan Nabi. Cerita bab pakaian Nabi pun ada, suara Nabi. Cerita bab bau belah kanan Nabi. Macam-macam cerita tentang Nabi disebut. Dan ini bentuk kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi kita. Jadi Nabi Allah pesan, jangan kamu panjangkan. Tamuddan, makna tujukan, panjangkan penglihatan. Jangan duk beralih tengok. Jangan, makna dia teringin tengok kepada apa yang kami bagi kesenangan kepada orang kafir tu. Tengok takat tengok. Tapi jangan ada perasaan teringin nak benda yang kami bagi kepada mereka. Tuan-tuan, ini Nabi. Allah tak bagi. Nabi, kalaulah kemuliaan seseorang diukur dengan dia kaya, kemuliaan seseorang diukur tuan-tuan dengan ilmu tinggi ke apa, tuan-tuan, tentulah Nabi akan jadi orang paling kaya sekali. Tapi dah, nilaian di sisi Allah bukanlah berdasarkan kepada kekayaan, tapi berdasarkan kepada takwa. Nabi Allah kata jangan tertarik tengok dengan kenikmatan yang Allah bagi kepada orang kafir. Tuan-tuan, di dunia ni orang bukan Islam majoriti lah ni. 8 bilion penduduk muka bumi lah ni, tak dekat 2 bilion orang Islam. Bakinya ada orang bukan Islam. Hak kaya siapa dia? Yang kaya ada orang bukan Islam. Kita ada juga orang kaya, tapi tak sekaya dengan orang kafir. Tuan-tuan, orang kafir, mereka tak ada cerita halal haram, dosa pahala lah, enggak. Nak rasuah ke, nak bagi ke, nak kena orang, nak zalim orang. Tuan-tuan, mereka tak macam dengan kita orang Islam. Kaya dibenarkan dalam agama. Kaya tak ada masalah. Islam suruh untuk cari kekayaan, tapi bukan kekayaan duduk dalam hati. Lebih baik tinggal anak cucu, tinggal keturunan, ada harta. Seperti mana Nabi sebut pada sahabat, daripada tinggal anak isteri dalam keadaan duk minta-minta ke orang. Tapi mesti dapat dengan cara yang betul. Dan kita hak duk cari tu, janganlah sampai letak dunia tu dalam hati kita. Nak tahu mudah je benda tu, alam dia ataupun benda tu duduk dalam dunia, dalam hati kita. Orang beli motor, orang beli kereta. Tuan-tuan, beli motor, beli kereta, ingat kot nak mudah sampai masjid. Tak sampai, jadi lambat. Basuh-basuh dia elok, hujan pula. Allah, mayang rumah, saya kotak motor. Tu cerita duduk dalam hati lah tu. Kan? Ingat kot bila dah ada kereta, ada motor,
Boleh pergi masjid, boleh pergi ikut kelas mengaji dan sebagainya, tempat-tempat untuk cari ilmu, dah tak sampai juga. Bila pergi tu, kita pergi satu tempat, kita bawa apa yang kita sayang ataupun benda yang kita sayang kita tinggal. Kita duk fikir benda tu, harap tak hilang. Kan? Tak usah kata barang kemas di rumah kan. Kasut kita tinggal duduk masjid, duduk dewan, harap tak ada orang sapu lagi. Kasut baru beli mahal, beli dalam Shopee bukan senang. Kan? Duk fikir sembahyang dan sembahyang tu fikir Allah. Satgi habis sembahyang, habis bagi salam, sapu muka pecut turis. Satgi takut kasut tu orang penyek, orang pijak. Contohnya. Kan? Duk tadi nak duduk tengah khutbah, dia nampak perkelam. Satgi hujan, kereta baru basuh. Contohnya tu. Kan? Benda hak duk hati kita bagi tuan-tuan, apa tu nak bagi tak bagi. Bagi biar. Bagi tu seminggu duk ingat. Silap. Tu tanda-tanda tak betul lah tu. Cerita pada dunia. Ni orang yang tak nak hati dia bagi. Dia tak rasa apa. Dia bagi lupa tu. Ada saya bagi ke itu? Tuan-tuan tak rasa apa. Pasal benda tu duduk di tangan. Tak terasa hilang. Tak terasa kurang. Tak terasa. Dia tengok rumah orang. Oh betul. Alhamdulillah. Moga-moga anak-anak dia, hak lelaki perempuan, boleh jaga aurat. Kan? Terutama waktu tidur contoh. Adik-beradik mai, ada bilik asing, pisah. Jadi terjagalah aurat dia apa. Tak ada nak dengki-dengki apa. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki kat dia kereta besar. Dia mungkin kerja dia perlu macam tu, kena kerja kereta besar, kena kalut, kena sisi tinggi apa semua. Tuan-tuan tak ada nak busuk-busuk hati dengan orang. Tuan-tuan. Keperluan tak sama. Turun Aziz kata, buat rumah berdasarkan kemampuan dan keperluan. Tak sama, tuan-tuan. Ada orang, tuan-tuan, duit banyak. Tapi keperluan dia, buat 3 bilik, 2 bilik pun cukup dah. Ada orang tak mampu. Tapi keperluan dia perlu 5-6 bilik. Tapi dia tak mampu nak buat macam mana? Berdasarkan keperluan. Kalau orang yang keperluan dan ada kemampuan buat, orang tak boleh kata kat dia, rumah besar. Apa kereta besar? Lahang boleh lah naik motor kot kamu duduk merebut ni. Tak apa macam mana. Dia punya kerja sana sini, sak Kuala Lumpur, sak Johor apa semua. Tak boleh naik kereta biasa-biasa ni. Tekan terkejut, mampus tengah jalan tu. Tak sama, tuan-tuan. Kita pandang kereta harta orang, tuan-tuan, tak masuk hati kita. Dan harta kita, tuan-tuan, tak masuk hati juga. Tak rasa, tuan-tuan, tak rasa rugi kalau kita lepaskan dia. Tak rasa menyesal bila mana tak ada kat kita. Kita nak sampai peringkat tu. Tuan-tuan, saya pernah sebut kan, macam Kiai Muaz Zain yang berkongsi sekumpul ulama besar di Indonesia. Dia kata siapa-siapa yang teringin nak, tapi keinginan tu keinginan elok, hak baiklah. Dia tengok kereta orang besar. Kalau aku dapat ni kereta ni, aku nak pergi masjid awal. Jemaah selalu boleh pergi. Aku boleh pergi mengaji, aku boleh tolong orang ke apa. Dia niat macam tu. Tuan-tuan. Kita ni macam Tok Ni Aziz, habaq kat Datuk Tuan Toman, anak belakang dia. Bila Datuk Tuan Toman tanya, nak minta pistol ke nak minta senapan? Wakil ayat ni boleh minta. Saya minta senapan. Mereka nak bagi pistol, nak adik saya pergi minta pistol dengan senapan. Saya kata minta senapan dah lah, jaga kebun. Pistol ni payah. Saya tengok kawan-kawan pergi sepun nak kena pakai pistol dalam bawa beg. Payah, kata. Tok Ni Aziz jawab kat Datuk Toman, anak belakang dia, minta senapan. Jangan minta pistol. Pistol nak tolong orang tak boleh. Senapan boleh tolong orang. Kebun sebelah, tupai lah, babi apa, boleh tolong tembak. Pistol nak tolong orang macam mana? Tok Guru ajak, tuan-tuan, apa-apa nak minta apa semua, yang orang ni boleh tumpang. Kita boleh dapat pahala tolong orang. Syekh Kiai Abdul Hamid, Kiai Azani Abdul Qani sekumpul kata, bila kita teringin hak orang, teringin kita dapat, bukan nak bagi dia hilang nikmat tu, boleh kat kita. Dah. Kita pun nak benda yang sama dengan tujuan yang tengok kereta Pak Ngah Haji Makan WBA 300. Misdih ni bila aku teringin nak pakai. Contoh, tak pergi keluar, pergi kat kereta misdih tu, pergi tak tangan di kereta misdih tu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah.
Ni kalam Nabi ni. Dalam satu peperangan, sahabat-sahabat duk tolong buat kerja apa semua, Nabi baca doa. Allahumma la aisha illa aishul akhir. Tak ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Bila tak kita berkenan pergi rumah jiran sebelah, tengok oven baru beli. Kan, ni nak raya ni, nak masak kuih apa semua. Dia tengok, dia tak ada, dia masuk bilik, pitak atas oven tu. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la aisha illa aisha. Moga-moga laki aku beli kat aku. Kita usah, kita doa minta kat Allah Ta'ala, bukan nak bagi hilang apa hak kawan tu ada. Tak. Kita harap kita pun dapat bagi memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Bukan nak sombong-sombong. Bukan nak sombong-sombong. Jadi, tengok apa yang Allah bagi kat orang, terutama orang bukan Islam. Jangan sampai tertarik. Maksud la tamuddanna ainak, maksudnya tengok sampai tertarik, teringin benda tu. Nabi Allah tak benarkan. Tak benarkan benda tu. Kita tuan-tuan tengok pun macam itulah. Tengok orang, kita tak ada nak dengki, kita tak kalau kita pun bukanlah keperluan kita tak usah duk pulut. Tapi kalau keperluan kita, moga-moga Allah kurniakan kepada kita. Tak ada dengki. Dan manusia ni kalau dia tak dapat, dia dengki. Rugi saja. Tak usah dengki. Doa bagi moga-moga dia diberkati, apa yang dapat tu diberkati. Wala la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajam minhum. Jangan kau tuju ataupun panjang, makna tertarik matamu kepada apa yang kami bagi nikmat kepada mereka untuk bersedap-sedap, berseronok-seronok. Wala tahzan alaihim, dan jangan kamu bersedih terhadap mereka wahai Muhammad. Maksudnya jangan bersedih dengan pengingkaran mereka, penolakan mereka untuk beriman. Walaupun setelah lama duk ajak, duk dakwah, mereka duk keras juga, tak mau terima juga. Jangan kamu bersedih. Pasal apa? Pasal hidayah ni milik Allah Ta'ala. Nabi takat sampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tak boleh bagi hidayah kepada orang yang mu kasih, dan Allah Ta'ala lah yang bagi hidayah kat siapa yang dikenaki. Kita pululah orang tu orang yang ada hubungan dengan kita, nak bagi dia elok, tak payah nak buat macam mana. Kan usah doa je. Kan ikhtiar. Nak buat macam mana tak boleh. Allah Ta'ala tak buka mata hati dia lagi. Jangan sedih. Tuan-tuan, sedih tu mungkin ada lah. Tak payah, kita manusia. Tapi sedap bahawa peranan kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Allah Ta'ala yang menentukan. Bila? Wallahu a'lam. Nabi, kita doa je. Doa lama dah Ustaz. Lah, Nabi Musa berdoa ke Allah Ta'ala untuk kemusnahan Fir'aun dan bala tentera dia. Tuan-tuan, 40 tahun. 40 tahun. Baru termakbul. Nabi Muhammad, kan kita baca cerita tentang Nabi lepas hijrah ke Madinah, 16 bulan atau 17 bulan. Dalam kitab sebut 16 ataupun 17 bulan Nabi duduk tengok ke langit. Nabi tak minta sepatah pun. Tak bunyi sepatah pun. Kata baginda minta kiblat ditukar daripada Kaabah, daripada Mekah, daripada Baitul Maqdis tukar ke Mekah. Tak pernah minta. Duduk langit je. Tapi Nabi harap kiblat tu bertukar di ke Kaabah. Tuan-tuan, 16 ke 17 bulan. Tu Nabi Muhammad Allah makbulkan setelah setahun lebih, barulah berlaku pertukaran kiblat. Kita siapa? Kan kita siapa? Jadi nak paksa Allah, desak Allah, jangan. Jadi tadi ada baca hadis di Masjid Kuning, kan riwayat Imam Abu Daud, Nabi pesan bila kita berdoa ni, kita berdoa dengan tapak tangan kita. Dengan tapak tangan, bukan dengan belakang, dengan tapak tangan. Tuan-tuan, ada ulama kata tangan ni kalau kita berdoa boleh kita buka, tapi seeloknya rapat. Rapat tu yang rapat ni macam mana? Dari tangan, tapak tangan kita ada urat. Urat yang sampai ke bawah ni urat. Pegu urat tu. Pegu urat tu waktu berdoa. Jadi ni bulan Ramadan, bulan yang disebutkan mustajab doa. Doa banyak-banyak. Kan. Ustaz Hasan Abdul Razak, Ustaz Hasan meninggal minggu lepas malam Jumaat. Tuan-tuan, Ustaz Hasan Abdul Razak ni saya pernah tanya, apa-apa amalan lah Ustaz nak bagi kan, doa macam mana apa kan. Dia kata
Antara amalan yang dia selalu buat dalam sembahyang hajat dia. Ustaz Hassan ni dulu dia polisik tentera. Doktor cek tuan-tuan, otak dia kecut. Lama. Doktor kata ni orang otak macam ni, makna dia orang ni guna habis full otak dia. Betul tuan-tuan. Saya tak pernah jumpa orang yang dia boleh ingat tarikh. Sekian. Tak salah. Pak Mentua pada ahli parlimen ni Al-Ustaz Fnan. Dia duk buat haji murah. Dulu dia main seni berabuk. Dia boleh ingat ni. Kita sebut peristiwa pekerjaan dia boleh sebut tarikh. Perisik tentera. Tapi ceramah sudah. Dia ni dia sebut kata dalam satu program, saya tanya waktu rehat, dia kata antara amalan dia dalam sembahyang hajat, sujud terakhir dalam sembahyang tu dia akan baca 40 kali. Allahumma hassil ma fi qalbi. Ya Allah, bagilah apa yang ada dalam hati aku ni. Bagi dapat apa yang ada dalam hatiku. Allahumma hassil. Ha, sad, lam. Kalau tulis lah. Kalau tulis ha pedas. Ha, sad, lam. Allahumma hassil ma fi qalbi. Ya Allah, bagi terhasil apa yang ada dalam hatiku. Dalam hati kita ada macam-macam lah. Kita minta ke Allah. Dia kata baca 40 kali dalam sujud terakhir dalam sembahyang dia. Dia kata pengalaman dia, Allah makbul, Allah pemudahkan urusan. Wala tahzan alaihim, jangan duk sedih terhadap mereka. Wahfiz janahaka lil mu'minin, dan rendahkan sayapmu kepada orang beriman. Makna jangan sombong, jangan takabur. Jangan rasa kemai, jangan rasa hebat. Kalau ada harta tu pinjaman, Allah bagi pinjam. Allah bagi tu nak bagi mudah. Tolong orang dapat pahala. Boleh beli, boleh dapat benda-benda yang orang lain tak mampu buat, tak mampu lakukan. Kamu boleh guna dengan harta tu untuk dapat saham-saham akhirat. Bukan nak belagak. Dunia ni berputar. Wa tilkal ayyamin nudawiluha bainan nas. Allah kata kami putar. Dunia ni, manusia ni, ada ketika orang tu duduk atas, orang lain duduk bawah. Tapi ketika dia duduk bawah, orang lain naik duduk atas. Itu putaran alam. Jangan duduk belakang lah. Jangan duduk main. Jangan sombong. Sombong siapa? Kan? Seperti mana Imam Syafi'i kata nak sombong, kita ni keluar. Imam Syafi'i kata sombong kok mana? Lalat hurung kita. Lalat tu bukan kenai hang raja ke, hang tak raja ke, rakyat biasa ke, dia hurung semacamnya. Kecuali Nabi, Imam Abdul Qadir Jalil disebutkan tu antara keramah dia. Lalat, semut ataupun nyamuk tak hingga. Kita ni, tu dia duduk tengah mengaji, dia main hurung. Kan? Orang sebelah kata, dia ni tak mandi ke apa? Tak tahu. Kan? Imam Sayyidina Ali kata nak belagak sombong. Ingat, keluar mai ke dunia daripada dua saluran yang menjijikkan. Daripada mak dengan ayah. Pi mana pun kata Sayyidina Ali duk bawa taib dengan najis, dengan kencing pi mana pun dalam perut tu ada. Dengan sombong. Jawatan, nak tahan lama mana? Kan? Saya pesan ke orang, ada orang jenis Wahabi. Saya tak suka orang panggil Wahabi. Panggil ustaz. Tak jadi Wahabi nanti pun ustaz orang panggil. Tapi panggil Wahabi. Panggil Wahabi ni tah bukan dia panggil yang Wahabi yang maksud yang hormat. Tah makna lain pun boleh. Wahabi ni boleh buah macam-macam. Yang boroi, yang belagak lah. Macam-macam. Kan? Macam cikgu. Walaupun pencen lah. Orang panggil cikgu ke. Tak ubah. Ustaz. Sampai mati orang panggil ustaz. Ustazah. Tak aduh nak belagak-belagak. Kan? Nak belagak pasal ada kereta besar. Kereta keluar daripada showroom, daripada kedai kita beli tu. Pijak duduk atas tas jalan ni. Jatuh turun harga. Kalau kita, tak dia beli kereta ni. Orang masuk balik, Rostan masuk balik. Rostan tu habak kata nak tolak dia. Jatuh tu dia tak boleh dapat dah harga kita beli. Barang jadi murah. Macam itulah pakaian kita. Kan? Benda-benda dunia ni murah. Jadi nak belagak mana? Nak belagak dengan sebab ada tenaga. Hebat. Orang tak berani waktu kita hebat. Waktu tak larat.
Macam Ustaz Azaidul kata lah, tak larat bila mati tu urus silat, lubang pungkok pun orang kuat, lubang hidung pun orang tonyok, macam-macam. Waktu sihat, kemai. Jangan. Jadi tak perlu nak belagak. Nabi Muhammad yang terjamin syurga pun rendah diri. Kita ni siapalah kita nak banding dengan baginda yang belum tentu kedudukan kita. Jadi rendah diri sesama orang beriman. Pasal apa? Pasal mereka ada saudara seagama. Jadi akhirat nanti kita nak minta tolong siapa? Kalau bukan orang beriman. Kawan-kawan kita baca. Tuan-tuan, lah ni kuliah duha online hari Ahad sampai Khamis. Baca kitab berkaitan neraka. Bagaimana dalam kitab tersebut orang yang di dunia ni berkawan baik, bila pergi ke akhirat ada yang dapat masuk syurga. Hak yang masuk syurga tu tak senang duduk. Bila dia tengok tak ada kawan hak dia baik waktu hidup tu dunia. Dia akan merayu minta ke Allah supaya kawan hak dia baik di dunia tu dibawa keluar daripada neraka, mai duduk sekali dengan syurga. Allah kata picang. Dia minta. Kita nak berkawan. Kawan ni tuan-tuan bawa kebaikan dunia akhirat. Jangan sombong. Kan? Jadi moga-moga Allah hindar kita. Apa-apa yang Allah bagi sebagai kelebihan untuk kita, pangkat ke, harta ke, apa juga Allah bagi, bukan alasan untuk kita belagak dan sombong. Sebaliknya digunakan untuk dapat anugerah pahala ganjaran, bahkan keridaan daripada Allah dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Muslimin muslimat mati sekalian, pagi ini kita bersama dengan peguam untuk berkaitan dengan isu undang-undang syariah yang baru ni ada dibataikan oleh pihak mahkamah baru ni. Jadi kita dengar penjelasan di pihak orang yang terlibat di sudut undangan. Dan hari Isnin sampai kemarin ada sidang DUN. Jadi Tuanku Sultan Kedah dalam ucapan perasmian sidang DUN hari Isnin lepas, dalam titah ucapan dia menyebut bahawa undang-undang syariah ni perlu diperkasakan. Bahkan Tuanku nak undang-undang mahkamah syariah ni ada dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri. Marin MB Menteri Besar dalam pergulungan dia menyebut kerajaan negeri merancang untuk tambah satu lagi label, satu peringkat lagi, iaitu ada mahkamah rayuan syariah. Bukan korang pasal undang-undang yang ada, undang-undang syariah yang ada di negeri ni terdedah seperti mana yang Kelantan kena baru-baru ni, yang ni Ilin dengan anak dia buat tu, Saman tu. Jadi kita di Kedah ni ada 7 kesalahan syariah yang berpotensi untuk dibatalkan orang yang kena. Na'udzubillah. Jadi kita jemput lawyer ni untuk bagi penjelasan supaya kita ada maklumat, dan kita perlu rasa pentingnya undang-undang syariah ni dipertahankan. Jadi tak sama, ada orang kata hak sibil tu, undang sibil tu takzir, undang-undang Islam dah juga. Tak tuan-tuan, dia punya prosedur dia apa, semua saksi tak sama. Macam mahkamah syariah dengan mahkamah sibil tak sama sangat-sangat. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Kuliah kita hari ini kuliah duha Ramadan ni berjalan macam biasa. Kitab pun nak jalan macam biasa. Cuma ustaz-ustaz lain lah, nanti kita akan tanya ustaz-ustaz lain siapa boleh mai ke tak. Tapi kuliah hak saya ni akan berjalan macam biasa. Tak ada perubahan apa, insya-Allah. Sama-sama kita akhiri dengan sedikit doa dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma wa wassi' fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.